3. Cobaan 1, 2, 3. Cobaan 1, 2, 3. Tak on kan? Tak on kan? Ada tapi tak kuat pun. Tak kuat. Di bawah dimensi je. Oh ya. Bawah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan okey, terima kasih Tuan Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali perbincangan kita dalam bab wajib haji. Jadi wajib haji ini hari ini kita bicarakan berkaitan dengan bakinya, iaitu lagi 3. 3 tuan-tuan dah bincang pada minggu lepas. Dan 3 lagi pada pagi ini, iaitu mula dengan melontar di Jamratul Kubra. Kemudian wajib haji yang kelima, yang keempat melontar di Jamratul Kubra, yang kelima iaitu bermabit di Mina. Mabit di Mina. Yang sekarang kita sedang bincang, tuan-tuan sedang melihat suasana bermabit di Mina ni. Jadi waktu 3 hari 3 malam tuan-tuan berada di Mina ni tuan-tuan. Waktu ini saya boleh cerita sikit bayangannya tuan-tuan nak buat apa. Tuan-tuan 3 hari 3 malam di Mina ni akan pergi ke bilik air. Tuan-tuan akan mandi. Bilik air tak banyak. Yang nak dikongsinya, Masya Allah. Kalau jemaah haji 28,000, tuan-tuan bayanglah. Maknanya kalau saya boleh memberi bayangan, dalam 2,400 jemaah, tandas disediakan lebih kurang 8. Kalau tak silap saya 8. Jadi 8 ke 9, 10. 5 laki-laki, 5 perempuan. Lebih kurang itulah bayangannya. Jadi tuan-tuan, kalau dalam jumlah 1,200 orang tandas ada lebih kurang 4 atau 5, maka tuan-tuan fahamlah suasananya. Dan saya melihat suasana tandas yang sedikit ini, ada, ini masa panjang ni saya boleh cerita sikit. Ada pasien orang yang dia bukan guna 3 hari tapi tandas ni untuk mandi dan menyucikan diri sahaja. Tapi dia gunakan juga waktu masuk dalam tandas ini untuk menyuci pakaiannya. Yang ni kalau boleh kita bertimbang rasa, 3 hari 4, termasuk di Arafah semalam 4 malam kita duduk. Bagi saya kalau boleh tak payahlah basuh pakaian. Kalau basuh selai 2 tu cari masa orang tak ada. Ni masa kemuncak, orang nak, contohnya lah, orang nak mandi, pakat bangun pakat nak mandi waktu duha. Orang tadi lepas subuh tadi banyak orang dia semayang je tak mandi. Lepas tu dah agak pukul 9 dia nak mandi, pakat nak mandi. Beratur satu tandas tu nak masuk 4-5 orang. Kadang-kadang 7-8 orang. Waktu tu kita nak masuk apa? Nak buang air, mungkin nak mandi. Jadi buang air, mandilah. Dia masa tu dia kendong baju ni 4-5 helai. Dia beratur tak apa lama, tak apa, dalam hati dia tak apa. Saat lagi time aku, hampa siap hampa. Bila time dia, orang duk ketuk, dia duk sok serai. Dia pula pasien. Memang pasien kalau basuh baju, dia memang tak pakai mesin. Dia memang gosok. Dia memang rajin. Satu baju tu dia gosok sampai dekat 5 minit. Bagus ni, memang rajin. Jadi tuan-tuan bayang, kalau satu baju 5 ke 10 minit, dibawa 5 helai baju sudahlah. Orang belakang nak terberak. Ada cakap terang. Ada yang belakang nak terkencin. Mengetar pada dah. Dia, jadi dia dia kata cepat sikit. Tadi aku tunggu lama, tunggu pula lama. Padam muka hamba. Ui, ni apa cerita ni? Duduk di bumi Mina. Datang buat haji. Cakap yang lain macam punya cakap kan. Jadi tuan-tuan, suasana ni berlaku. Suasana ni berlaku tuan-tuan. Jadi kita tengok suasana.
Bila tak tahan nak kencing, kalau yang laki-laki ni lah cerita laki-laki, yang basuh baju ni saya tengok perempuan. Kita tengok sebelah sana, kita dengar lah. Dah bunyi, bising pun kita dengar kan. Yang laki-laki ni pula, dia tak tahan kencing, dia ada jenis, dia memang jenis apa tak boleh tahan kencing. Nak buat macam mana? Dia terpaksa cari botol lah. Takkan nak kencing kudan. Dia cari botol, dia kecil dalam botol. Lepas tu dia baling botol tu dekat kemah kawan. Jadi kemah kawan tu mengaum bau. Di suasana kita dah hadapi, kita tengok alamak, awaklah jadi lagu ni kan. Pasal apa? Dia tak tahan lah. Pasal yang beratur sampai 5-6 orang, semua yang beratur tu bukan saja saya beratur, semua dalam keadaan nak buah hajat. Kan? Tapi kalau yang ada yang buah hajat lama, mandi lama, dia pula mandi lama. Jadi semua tu kita perlu bertimbang rasa. Jadi saya cerita suasana ni tuan-tuan, ni suasana di Mina. Suasana di Arafah pun tuan-tuan nak lebih kurang. Tapi di Mina ni pasal 3 hari duduk ni dia macam-macam ragam. Macam-macam ragam. Okey. Tadi kita kata melontar di Jamratul Aqabah, balik bercukur. Bercukur tu tuan-tuan, siapa nak cukur? Gunting. Gunting sendirilah kalau gunting nak cukur. Jarang orang cukur kepala sendiri. Cukur ni mesti orang lain tolong cukur. Jadi mana nak pilih ustaz? Cukur ke gunting? Di antara memotong 3 helai rambut atau lebih dengan bercukur, bagi laki-laki tentulah bercukur pahalanya lebih. Jadi ramai yang memilih nak bercukur. Siapa nak tolong cukur? Ada tak barber di Mina? Biasanya tak ada. Kalau di Mekah memang adalah, kita pergi kedai gunting rambut, memang susun. Dekat sofa tower di bawah tu pun ada. Jalan pergi jalan Ajiat tu banyak, rata-rata banyak. Kan? Kedai gunting rambut tu kita tengok, Allahu Akbar. Seorang 10 rial. Kita duk kalkulit. Oi dahsyat. Dia dapat sehari boleh 10,000. Kalau sebulan berapa? Kita pun kalkulit kan. Tapi kita tanya tak, dia bayar sewa kedai yang kecil tu saja berapa ribu sebulan? 40,000. Itu kedudukan. Jadi saja saya ceritalah kan. Kemudian nak cerita yang di Mina tindak gunting macam mana? Kawan tolong cukur. Jadi kawan tolong cukur ni al-maklum lah, kalau dia betul-betul jumpa kawan tu kerja dia di Malaysia ni memang tukang gunting rambut, cantik lah. Tapi kalau yang dia jumpa hak tu tak pernah cukur orang, dia kata aku pun boleh cukur, main senang ya. Itu yang kita jumpa apa sih kepala berdarah sana berdarah sini. Saya punya barber tu dia kata tak ada ijazah kata dia. Berdarah sini, tarik kerak koyak kepala. Jadi pandai-pandailah pilih tukang cukur. Kenalilah kawan anda, ataupun bagilah dia pisau cukur yang betul-betul tajam. Tajam pun kalau tak kena gaya, pisau cantik lah. Cara tarik itu tak kena gaya, dia tarik dengan kulit kepala. Jadi bukan saya nak menakutkan, tidak, nak cerita. Jadi pandai-pandailah. Dia masing-masing lah. Tak mau bahaya, gunting saja. Tapi ramai yang nak dapat pahala lebih, cukur. Dia bukan semua. Dalam 10 orang mungkin 2-3 orang ni dia tak tahulah dia tarik lagu mana tau. Tertarik dengan kulit-kulit kepala kau tu, sini berdarah, sini berdarah. Tapi bukanlah teruk berdarah sikit ya. Kan? Jadi anggaplah berdarah itu pun sebahagian dari perjuangan jihad. Gitu. Dia tak marah lah bila dia pegang jihad tu, dia tak marah lah. Itu kedudukan. Hilang lagi. Aduh. Tak apa, dia hilang tak apa sikit. Lagi tuan-tuan, suasana di Mina ini, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan juga kena faham. 3 hari 3 malam tidur, yang saya katakan tadi, kalau ada rezeki, tuan-tuan dan puan-puan, barulah boleh dapat tempat luas sikit untuk sembahyang. Kalau ada rezeki. Contohnya kemah sebelah kita tak ada orang datang. Macam saya dulu, saya tak tahulah dari mana, dimaklumkan daripada Australia. Australia katanya orang Islam Melayu, Malaysia, Australia. Tak tahulah, tak datang. Jadi kami boleh guna untuk sembahyang berjemaah. Kalau tidak, sembahyang kita adalah di tempat di mana kita duduk. Itu ya. Tak payah, dia tak ada tempat. Jadi tuan-tuan, sembahyanglah di tempat masing-masing 3 hari 3 malam. Dan ada dengan kuliah, insya-Allah dia akan susun kuliah. Saya juga pernah diberi mandat untuk bagi kuliah subuh di Mina.
Okey, diberi ni kan ada kuliah, tuan-tuan duduk di tempat masing-masing dengan kuliah. Dan ada juga yang berlaku kesejukan yang melampau waktu di Mina. Sejuk sungguh, kan? Kadang-kadang berlaku begitu. Dia datang sejuk yang sangat. Waktu tu nak selimut, orang perempuan tak ada kain selimut. Isteri saya dia minta kain ihram saya melalui petugas lah. Saya pun tak tahu, tiba-tiba petugas datang beritahu isteri ustaz nak jumpa. Saya jumpa rupanya dia minta kain ihram, dia tak sejuk terlampau. Kita orang lelaki ada kain ihram boleh selimut kan. Sebab kita dah lepas tahallul lah, jadi kita boleh selimut lah, tak ada masalah. Okey. Jadi semua tu sebagai bayangan untuk buat persediaan lah tuan-tuan di sana. Makan minum di sana macam mana? Semua disediakan oleh pihak tabung haji. Antara yang popular diberi makan minum ialah Maggi dengan buah-buahan, apple, limau dan sebagainya. Jadi tuan-tuan terimalah dengan seadanya. Tuan-tuan nak makan nasi nasi unta muda ke semua sana, tak payah minta lah. Tak sempat nak sedia ramai sangat. Semua itu boleh tuan-tuan dapat duduk di Mekah. Okey. Itu dia suasana yang tuan-tuan kena faham. Dan waktu untuk bergerak pergi melontar di Jamrat, tuan-tuan ikut sahaja ketetapan yang dibuat oleh tabung haji. Dia akan panggil ikut maktab. Tuan-tuan akan pergi. Tuan-tuan akan pergi. Sebentar lagi saya akan cerita untuk yang tidak berkemampuan, sakit. Dia tak boleh pergi, kaki sakit dan sebagainya. Boleh tak dia mewakilkan kepada orang lain atau mengupah orang lain untuk melontar bagi pihak dia? Boleh. Tapi kena betul-betul lah. Kalau yang saja tak nak pergi, malas, tak mau. Sebab dia pergi sana ni tuan-tuan, dia datang semacam. Kalau dia tu tak cukup persediaan, dari Malaysia ni dia pergi haji bukan betul-betul nak beribadah. Pergi haji itu dengan tujuan nak dapat title haji dan hajjah saja. Dia pergi sana dia jadi meragam macam-macam. Tapi kalau dia pergi dengan penuh kesedaran, dia nak keampunan Allah, dia nak niat dalam hati dia nak buat ibadat ikhlas seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, seperti mana yang dibuat oleh Nabi, dia nak ikut, insya-Allah dia boleh buat. Tapi yang sedih itu bila sampai di sana, dia boleh je pergi melontar. Tapi dia tanya, boleh tak saya nak nak upah adik saya, anak saya, abang saya. Sebab dalam kepala otak dia, duit dia banyak. Dia pun minta upah 100 sekali melontar. Dia kata, 1000 pun aku sanggup bayar. Aku simpanan aku di Malaysia tu pun ada beratus ribu dalam akaun, contohnya. Jadi dia bukan soal dia banyak duit, dia ada ratus ribu, juta, bukan soal itu. Soal dia, kita ni nak buat ikhlas ibadah kerana Allah ke? Nak tujuan apa? Lillahi ta'ala. Nak ikut macam mana Nabi buat. Maka kita kena berkorban sungguh. Kecuali memang tak boleh nak melontar. Tangan dia tiba-tiba lumpuh tu. Kena dua belah. Melontar mana? Duit ada. Mulut boleh cakap. Dia barulah dia boleh bagi upah ataupun bagi wasiat kepada orang yang lain untuk melontar bagi pihak dia. Okey? Kita tengok suasana. Baik. Melalui terowong Mu'asim, jemaah haji berjalan kaki ke tempat melontar. Baik. Jarak di antara perkemahan di Mina Mu'asim ke Jamrah, tempat melontar, ialah 3.5 km sehala. Pergi 3.5, balik 3.5. Artinya 7 km. Tuan-tuan sukalah. Tuan-tuan dari rumah tuan-tuan pergi Ipoh berapa kilometer? Pergi mana? Pergi contohnya pergi Sesembas 7 km ataupun 8 km. Tuan-tuan jalan kaki lah. Jalan kaki sampai Sesembas, balik rumah naik bas. Itulah sebagai latihan. Nanti ada lah orang berhenti tanya, makcik apa hai? Inilah kereta rosak ke? Biasa naik Mercedes, tiba-tiba jalan kaki. Ada, makcik saja nak berlatih.
Ni makcik ni nak pergi ke Mekah ni banyak tempat nak berjalan. Oh ya ke? Duk heran, tak perlu tengok berjalan kaki, tiba-tiba lepas kursus haji jalan kaki merata. Kan? Latihan. Jangan malu lah, lantaklah orang nak kata apa. Ikut orang kata meletih ya. Kan? Nak bertalbiah apa malu. Jadi kawan sebelah kata apa pula, lantaklah ke dia. Kan? Nak ikut orang sebelah kata, nak ikut dia kata. Kita nak lillahi ta'ala. Buat tuan-tuan. Baik, melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Syarat-syarat melontar. Okey, 11, 12 dan 13 ni akan melontar. Bila? Biasanya siang lah. Malam tu dia tak bawa melontar lah. Sebab dia tunggu waktu yang sesuai. Biasanya siang, maka akan dibawakan baris. Kadang-kadang lepas subuh dia bawa lah. Lepas subuh adalah dia bagi arahan. Okey, Malaysia boleh bergerak lepas subuh. Jadi kita pun ikut. Muassasah bagi tahu kata okey lepas subuh, dia bagi tahu kata apa, dia bukan panggil KT, kita panggil KT tak apa, kapal terbang kadang-kadang kan, dia panggil apa lupa saya lah. Jadi tuan-tuan akan ikut jalan arahan, senang cerita. Maka dia akan panggil lepas subuh, pergilah lepas subuh, berbaris dan ikut mutawif. Ikut mutawif untuk pergi melalui terowong Muassim. Jadi tuan-tuan pun tahu sejarah terowong Muassim kan. Dulu jalan dua hala dan berlaku sedikit kita kata apa nama, pertembungan yang menyebabkan kemalangan jiwa. Dululah cerita lama. Tapi sekarang disusun balik strategi bergerak tu, tak ada berlaku pertembungan. Maknanya perjalanan sahala. Sahala maknanya tak berlaku pertembungan lah. Maknanya tuan-tuan, cuma ramai, waktu haji ini ramai. Kita kena faham ya, bukan Malaysia saja, Indonesia juga melalui jalan yang berhampiran dengan kita. Jadi kita akan melihat, kalau kita keluar jemaah 28,000, mereka keluar jemaah 280,000. Tuan-tuan bayanglah. Sebab itu kita nampak seolah mereka lebih ramai. Memang mereka lebih ramai. Bukan seolah-olah, memang mereka lebih ramai. Kalau kita keluar 12,000 baru ni, yang lepas, maka mereka keluar, mereka ikut persen penduduk bagi sesebuah negara. Jadi mereka lebih ramai, tetap mereka lebih ramai. Baik. Pertama sekali melontar satu persatu. Kita ulang balik yang tadi, sebab tadi pun melontar Jamratul Kubra dengan batu. Yang ini pun sama. Tapi kali ini kita melontar ketiga-tiga jamrat. Okay. Pertama sekali saya ulang balik, melontar satu persatu. Walaupun tuan-tuan dalam bekas tuan-tuan tu ada berapa? Paling kurang 21 biji. Sebab 3 jamrat, 7 kali 3, 21. Tapi tuan-tuan sedialah lebih. Kot-kot lagi tuan-tuan angkat, jatuh lagi. Nak cari orang ramai, Allah jatuh tadi 2-3 biji. Contohnya. Jadi buat lebih sikit. Jadi lebih tu kira. Ambil satu, kira. 1. Bila balik tu 2. Tumpu. Ingatan pada kiraan batu, pada tempat melontar tu betul-betul tak masuk. Tumpu. Perhatian. Jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan fikir bukan-bukan. Ditengok je tempat nak melontar tu, teringat. Oi, macam ladang kelapa sawit aku. Dia main dah. Baru dah teringat kelapa sawit aku tak kait lagi. Ini kalau tak kait ni bahaya ni. Kan. Biasanya dah kait dah ni. Masa ni dah 2 kali kait dah ni. Dah dapat lebih kurang 4 tan dah ni. Bayang. Terus nak bayang kelapa sawit tinggal tepi lah semua tu. Kan. Bayang nak tumpukan pada melontar. Okey, 7 biji. 1. Bismillah. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Kan. Jadi tak mau sebut perkataan Allahu Akbar, tak sebut pun tak ada masalah. Kan. Saja. Nak mengambil dalam keadaan baling sambil berzikir. Bismillah. Allahu Akbar. Kan. Maka 7. Kira betul-betul 7. Kalau rasa keliru, baling lebih 1, 8. Lebih tak apa. Sebab syaratnya 7 atau lebih. 7 syaratnya bagi lebih. Okey. Yang seterusnya masuk waktu melontar dan tertib jamrah. Masuk waktu melontar. Sekarang di sini ada tertib jamrah. Maknanya mesti starting dengan jamrah sughra dulu. Jalan dibawa mesti berjumpa dengan sughra dulu. Jangan tengok sini orang ramai, aku berbaling sana dulu. Jangan. Dia mesti sini habis dulu 7. Bergerak ke depan 7.
Bergerak ke depan. 7. Pusing tu jalan sana. Yang nak main cucak-cucak. Balik sini dululah. Lepas ni, mau main sini pula. Oi, lain macam. Buatlah lain sikit pada orang. Elok cantiknya orang dapat haji yang ni, engkau melontar ni kau tak betul. Kau kena bayar dam. Kan? Sebab walaupun dia sah haji, tapi ikut tertib juga. Ikut tertib juga. Baik, masuk waktu melontar dan tertib jamrah. Dia mesti melontar dalam waktu. Jadi bila dipanggil bawa tu, memang sudah masuk waktu. Jadi kalau kita pergi sendiri, takut belum masuk waktu, kita dah pergi. Kita ikut waktu ditetapkan. Boleh tak pergi sendiri? Boleh. Sebaik-baiknya jangan. Tapi kalau dia nak pergi sendiri, tabung haji pun tak boleh kata apalah. Dia pakat 2-3 orang, kita pergi sendiri ya, tak payah ikut mereka ni, kita ikutlah. Tapi sebaik-baiknya ikut yang telah ditetapkan. Ada orang nak pergi juga sendiri. Sah tak? Sah. Tak ada masalah. Cuma dia tak ikut berkumpulan. Tapi kita nasihatkan pergilah secara berkumpulan. Jika ada apa-apa masalah, senang. Senang. Dia kadang-kadang pandai-pandai lebih ni bukan apa. Sekali balik, orang pusing balik, dia pusing ke lain. Mula-mula niat lain. Kita tengok mereka sembelih korban sat. Ada belah sana, orang nak cerita belah sana. Lain-lain kali, entah sesat pergi ke mana. Betul tak tahu nak balik? Barulah kalut. Ada tak? Ada. Yang saya cerita ni. Tak balik-balik. Niat mula nak tengok orang korban. Dia ada jalan dia. Dia dengar cerita orang, dengar dia pun cuba try. Dia cuba try. Elok cantik punya. Tak balik-balik terus. Jenuh pula pasukan komando tabung haji nak pergi cari. Pasal apa? Hilang. Dilaporkan hilang. Jadi konon-kononnya nak hebat pada orang lain, terus hilang. Jadi sebab itu kalau boleh, cantiknya berkumpulan. Macam saya kata tadilah, nak pergi macam contoh tadi, umrah tadi tak ramai. Walaupun saya pergi dalam peak hour 2 minggu lepas ni tuan-tuan, masya-Allah. Sebab duduk di sofa ni, Bukit Sofa, kita nak pergi Bukit Marwah sana, jarak 420 meter, kita boleh nampak sayup-sayup sana. Di sini sampai Marwah penuh. Seperti haji. Penuh, tengok. Tu dia. Itu namanya peak hour ataupun waktu yang memang padat. Waktu yang memang padat, iaitu cuti sekolah bulan 12. Tadi kita tak ada masalah pergi. Tapi ada yang merayau jalan lain semua, dia tak tahu balik. Sebenarnya senang kalau di Madinah macam tu juga. Semua senang. Keluar pintu mana, nak balik hotel senang. Tapi ramai orang yang sesat. Tak boleh nak balik. Telefon, kami tak tahu nak balik lah. Saya berapa kali dah pernah. Makcik duduk pintu berapa? Tengok pintu. Tanya pintu berapa? Masjid Nabawi pintu berapa makcik? Tengok pintu. Dia beritahu pintu. Okey, tunggu sekejap. Kita pun pergi. Kita datang, dia sebut pintu. Contohnya dia kata pintu 14. Okey, tunggu sekejap. Okey, kita sampai sekejap. Okey, makcik keluar pintu tu, keluar ke depan terus ya. Tak sampai dia keluar ke depan. Kita angkat tangan. Nampak? Dia kata dia tak tahu dah nak balik ke mana. Padahal semua pintu tu kita tahu dah. Pintu berapa. Kita tahu dah, tapi nak balik tak boleh. Satu ya syarat dia, jangan cakap besar. Kalau orang kata pergi by group. Jangan pandai-pandai sendiri. Pandai-pandai inilah selalunya diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji oleh Allah Ta'ala. Saya kata dah, saya pernah sebut sebelum ni kan di sini, ada orang sesat di Arafah. Ada di Mina. Di Mina, sesat di Mina. Isteri dia menangis. Saya dah cerita dah kan? Cerita belum? Belum. Pergi ke Mina. Tu saya kata tadi. Dia pergi mana tak tahu, hilang. Isteri dia jumpa saya sebab dia sangka saya pegawai tabung haji masa tu. Sebab saya banyak tolong. Padahal saya cuma sahabat ibadat tabung haji, pembantulah waktu tu. Isteri dia menangis. Menangis. Kita pun tengok kesian. Sabarlah makcik. Tak apa, sabar, insya-Allah. Ada ni, pakcik ni bukan ke mana. Payah pakcik ke mana ni. Sedih. Isteri sedih. Suami dia hilang. Hilang tuan-tuan. Dia pergi mana? Dia pun tak tahu jalan, dia merayau. Asalnya nak hebat pada orang, nak pergi cari sesuatu yang lain pada lain. Lain sungguh. Dia pergi jumpa satu kemah, perut dah lapar. Masuk dalam kemah tu, dia pun tengok, dia heran. Dia pun ingat malaikat.
Depa pergi. Depa tengok dia duduk. Depa kata, doa. Depa baca doa. Depa jamu makan. Oh kan? Makan. Kalau kenal pergi ke tempat, tuan-tuan jangan main. Tempat-tempat kulit hitam makan special. Makan, kambing apa semua. Kenyang. Lepas tu dia pun keluar. Sampai kemah lain pula. Orang pula tengah makan pula. Dia masuk-masuk. Tengok orang. Dia pun, malaikat mari. Depa doa. Depa kata doa malaikat hari ni. Padahal doa orang Malaysia yang sesat. Dia pun duduk makan. 2 kemah ke 3 kemah kenyang. Pusing baru jumpa petugas. Petugas bawa balik. Bini dia menangis. Bini tak lalu makan. Suami kenyang makan. Itulah perangai orang lelaki. Orang Tina dia punya sayang pada ni dia, suami dia tak lalu makan tu. Suami dia udah 2 kemah makan, apa nak lagi? Balik senyum jelah. Kan? Orang lain tengok rasanya nak menampar. Hang punya pasal kelang kabut orang. Tapi mana merayau? Lepas tu dia pesan dia, "Pak cik, jangan duk pergi merayau. Ini cerita pasal lagi." Inilah keadaan tuan-tuan. Macam-macam pasien. Tuan-tuan, macam-macam pasien manusia. Itu yang saya sebut, saya kata jemaah saya pun hilang. Jauh pula tu jalan. Kita tanya dia kata apa? Saya bukan ni, saya tergelincir. Dia tak mau kata dia tu hilang, tergelincir. Macam-macam manusia kan. Mengaku je lah kata hang tu hilang. Udahlah tu. Okey tuan-tuan. Okey. Jadi tertib jamrah satu persatu. Okey. Yakin batu lontaran tu masuk jamrah. Tuan-tuan, tolong saya pesan sekali lagi. Yakin kita itu, yakin dengan keadaan kita yakin kita tu melontar. Jangan kita tak melontar yakin, masuk. Masuklah. Melontar tidak. Tiba-tiba yakin tak masuk. Mana boleh? Yakin tu ialah setelah dia melontar, dia nampak, pup. Masuk. Gitu. Yakin. Melontar, nampak batu tu, pum, masuk. Okey. Yakin dengan begitu yakinlah. Okey. Melontar dengan batu. Betul-betul batu. Sebab itu kalau di waktu di tempat Muzdalifah tu, kita mabit di Muzdalifah, kita kutip nak batu.